Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Seluruh Malaysia bergegar, seluruh Malaysia bergema, seluruh Malaysia tepuk tangan. Pasti ada yang menangis, ada yang gembira, ada yang terkejut. Saya ucapkan tahniah, saya tepuk tangan dulu. Tahniah diucapkan kepada Arul dan juga Najib Razak yang telah pun dilepaskan dan dibebaskan daripada kes 1MDB. Ini pastinya satu berita yang menggembirakan untuk semua penyokong-penyokong Datuk Seri Najib Tun Razak. Ini pastinya menggembirakan untuk semua yang selalu saja mendoakan Datuk Seri Najib Tun Razak supaya beliau tidak dipenjara, tidak dapati bersalah dan dibebaskan. Datuk Seri Najib Tun Razak dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif One Malaysia Development Berhad 1MDB Arul Kandasamy telah dilepaskan dan dibebaskan oleh Mahkamah Tinggi pada hari ini daripada pertuduhan meminda laporan audit 1MDB. Hakim Muhammad Zaini Mazlan yang kini adalah Hakim Mahkamah Rayuan membuat keputusan itu selepas mendapati pihak pendakwaan telah gagal membuktikan kes prima facie kepada kedua-dua yang tertuduh. Mahkamah juga turut membebaskan Arul Kandasamy daripada tuduhan bersubahat dengan Najib melakukan pindaan itu selepas memberikannya sijil indemnity pengecualian liability undang-undang kerana keterangan yang diberikan beliau berikan adalah benar dan menyeluruh. Najib Razak yang sekarang ini berusia 70 tahun telah didakwa pada 12 Disember tahun 2018 yang lalu telah menggunakan kedudukannya untuk mengarahkan pindaan dilakukan terhadap laporan pengauditan akhir 1MDB sebelum ianya dibentangkan kepada Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC untuk mengelakkan sebarang tindakan diambil terhadapnya. Arul Kandasamy sekarang ini 45 tahun pula didakwa telah bersubahat dengan Najib dalam membuat pindaan berkenaan bagi melindunginya daripada tindakan tata tertib sivil atau jenayah yang berkaitan dengan 1MDB. Kedua-dua mereka didakwa mengikut Seksyen 23-1 dan Seksyen 24-1 Akta SPRM yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 Malaysia mengikut mana yang lebih tinggi jika sabit kesalahan. Pendakwaan telah menutup kesnya pada 7 September tahun lalu selepas memanggil sebanyak 16 saksi bagi memberi keterangan dalam perbicaraan yang berlangsung selama 43 hari bermula 18 Februari 2019. Ia kemudiannya menawarkan 18 saksi kepada pembelaan, di antaranya bekas pengerusi PAC sendiri, iaitu Datuk Nur Jazlan Mohamed, bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Zulkifli Ahmad dan bekas CEO 1MDB Datuk Sarul Azhar Ibrahim Halmi. Antara saksi utama yang memberikan keterangan terhadap Najib sepanjang perbicaraan ialah Ali Hamzah, bekas Ketua Audit Negara, Tan Sri Amrin Buang dan Tan Sri Dr. Madina Muhammad. Dalam prosiding itu pendakwaan dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Garib manakala tertuduh diwakili oleh Peguam Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah dan Datuk N. Sivanathan. Najib masih berdepan lagi dengan 3 lagi kes mahkamah termasuk penyelewengan 2.3 bilion dana 1MDB yang kini di peringkat perbicaraan dan setakat ini pendakwaan sudah pun memanggil 44 saksi. 2 lagi kes membabitkan pecah amanah jenayah berjumlah 6.6 bilion berhubung pembayaran kepada International Petroleum Investment Company IPSC dan pengubahan wang haram membabitkan dana SRC International sebanyak 27 juta yang masing-masing masih lagi di peringkat pengurusan kes. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini, tahniah diucapkan kepada Datuk Seri Najib Tun Razak dan Arul Kandasamy serta pasukan peguamnya yang berjaya membebaskan beliau.
Kita jumpa lagi. Sekali lagi saya ingin ucapkan tahniah. Tahniah. Tapi jangan ingat, sudah bebas. Ada 3 lagi yang bakal perlu dihadapi oleh Datuk Seri Najib Tun Razak. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Salah satu badan yang perlu di Malaysia yang amat penting adalah badan kehakiman. Dan setiap kali pemerintah bertukar, setiap kali kerajaan bertukar, yang menjadi teka-teki seterusnya ialah siapakah yang bakal dilantik oleh kerajaan yang memerintah, siapakah yang dilantik oleh kerajaan yang memerintah untuk sekali lagi menjadi AG, Attorney General untuk negara. Dan ini menjadi persoalan yang sentiasa menjadi persoalan yang tricky. Kerana apa jadi tricky? Kerana orang nak tahu siapa yang dilantik. Dan selalunya orang kata yang dilantik ini akan membawa kelebihan kepada kerajaan. Tapi pada pendapat saya, lantikan ini tidak juga sebenarnya memberi apa-apa kelebihan yang buruk. Maksudnya ialah takkan pula dilantik lepas tu ada diguna-guna salah guna kuasa oleh kerajaan semasa. Jadi saya tidak fikir itu adalah benarlah. Saya fikir pelantikan AG itu berdasarkan merit, berdasarkan kelayakan. Idrus Harun dilantik semula sebagai AG. Sebagai AG selama 6 bulan lagi. 6 bulan saja, sabar. Kalau ada orang yang nak jadi AG, sabar sat. Sebab Idrus Harun akan jadi AG untuk 6 bulan lagi, disambung kontraknya. Yang di Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah memperkenankan pelantikan semula Idrus Harun sebagai Peguam Negara berkuat kuasa 6 Mac ini. Ketua Setiausaha Negara iaitu Muhammad Zuki Ali memaklumkan bahawa Idrus akan menyandang jawatan itu untuk tempoh 6 bulan lagi. Dalam satu kenyataan, Muhammad Zuki berkata, pelantikan itu adalah selaras dengan Pasal 1, Perkara 145 Perlembagaan Persekutuan, iaitu pelantikan semula itu dibuat di tengah-tengah banyak spekulasi mengenai calon siapa yang akan mengisi jawatan itu selepas kontrak Idrus berakhir pada bulan ini. Pada bulan lalu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim memberitahu wartawan bahawa perkara itu masih dibincangkan. Idrus dilantik sebagai Peguam Negara pada 6 Mac 2020 oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Dia dilantik untuk menggantikan Tommy Thomas yang meletak jawatan apabila Kerajaan Pakatan Harapan PH tumbang pada tahun yang sama. Nama lain yang sebelum ini disebut-sebut untuk menggantikan Idrus Harun ialah Ahmad Fairuz Zainul Abidin, Kamaluddin Mat Said dan juga Wan Ahmad Farid Wan Saleh. Ahmad Fairuz dan Kamaluddin sebelum ini pernah berkhidmat di Jabatan Peguam Negara sebelum dilantik sebagai hakim. Selain itu, Ahmad Fairuz juga merupakan bekas timbalan pengerusi Eksekutif Suruhanjaya Security Malaysia AC. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah tahu, kita doakan semoga AG yang diperkenankan oleh Seri Paduka Bagenda yang di Pertuan Agong ini, iaitu Idrus Harun, dapat melaksanakan tugasnya sebaik mungkin, dapat membuat keputusan yang terbaik, dan yang pasti dia mesti berlaku adil, saksama dan jujur, ikhlas dan of course ada integriti. Kita jumpa lagi. Tahniah diucapkan kepada Idrus Harun. Bye-bye.